Hai, selamat sejahtera murid-murid. Bertemu kita sekali lagi di dalam program e-learning untuk subjek pendidikan moral tingkatan 5. Cikgu mengharapkan pelajar-pelajar dapat mengikuti kita punya pelajaran secara online ini dengan baik. Sebelum ini kita telah belajar berkaitan dengan kekeluargaan. Kali ini cikgu ingin memasuki bidang yang berikutnya, iaitu bidang berkaitan dengan alam sekitar. Tajuk kita pada kali ini ialah unit 17, iaitu menyayangi dan menghargai alam sekitar. Sebelum kita teruskan perbincangan ataupun penerangan untuk topik ini, mari kita bersama-sama melihat apakah definisi untuk menyayangi dan menghargai alam sekitar. Definisinya ialah kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. Daripada definisi tersebut, kita dapat lihat bahawa kita perlu ada kesedaran untuk menjaga alam sekitar kita ataupun memelihara, memperbaiki alam sekitar kita supaya kita dapat mewarisi alam sekitar yang baik untuk generasi akan datang. Bercakap tentang alam sekitar, kita perlu tahu apakah agensi-agensi kerajaan yang bertanggungjawab untuk memelihara dan memulihara alam sekitar kita. Di Malaysia, kita terdapat banyak agensi yang berperanan untuk memelihara dan memelihara alam sekitar, sama ada alam sekitar di darat ataupun di laut. Di antara agensi-agensi kerajaan yang membantu dalam aktiviti alam sekitar ini adalah, pertama, Jabatan Perikanan. Jabatan Perikanan lebih kepada laut. Mereka bertanggungjawab untuk memastikan bahawa keadaan laut tidak tercemar dan hidupan-hidupan di dalam air adalah terpelihara. Seterusnya, Jabatan Perhutanan. Jabatan Perhutanan adalah jabatan yang bertanggungjawab menjaga hutan negara kita. Terdapat beberapa hutan yang telah digazetkan sebagai hutan simpan. Maka pemeliharaan alam semulajadi di dalam hutan tersebut akan dilaksanakan oleh Jabatan Perhutanan. Dan tidak lupa satu agensi yang sangat penting dalam memelihara fauna ataupun hidupan dalam hutan ataupun di dalam negara kita ini dipanggil sebagai perhilitan. Nama panjangnya ialah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara. Jadi perhilitan bertanggungjawab untuk menjaga dan memastikan bahawa hidupan-hidupan haiwan liar yang ada di hutan negara kita masih kekal hidup. Terutamanya haiwan-haiwan yang diancam dengan kepupusan. Ada juga NGO yang berperanan untuk memelihara dan memelihara alam sekitar. Contoh NGO yang sangat memberi peranan yang besar di dalam negara kita ialah WWF, Tabung Alam Malaysia. Mereka telah membuat aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pemeliharaan alam sekitar, terutamanya untuk haiwan-haiwan di negara kita. Di antara usaha yang telah dilakukan oleh WWF, pertama, memelihara kepelbagaian spesies dan ekosistem. Jadi antara binatang yang diancam kepupusan, contohnya gajah, harimau. WWF juga memastikan sumber semula jadi digunakan secara mapan. Di antara sumber-sumber semula jadi yang ada di negara kita ialah contohnya kayu balak, hasil hutan yang lain seperti rotan. Jadi jika tidak ada usaha untuk mengekalkan
sumber alam semula jadi ini, mungkin generasi yang akan datang tidak dapat menikmati apa yang kita nikmati sekarang. WWF juga menggalakkan usaha memurangkan pencemaran. Di antara usaha yang dilakukan ialah membersihkan sungai, membersihkan kawasan taman rekreasi, dan membersihkan kawasan pantai, supaya hidupan lain dapat hidup dengan selesa dan tidak ada pencemaran yang boleh menyebabkan kematian pada haiwan-haiwan di negara kita. Apakah kesan buruk sekiranya penggunaan sumber alam secara berlebihan dan tidak bertanggungjawab? Di antara langkah-langkah yang menyebabkan sumber alam terjejas adalah pembalakan secara haram, pembakaran terbuka. Jadi ini akan menyebabkan keseimbangan ekosistem kita terjejas. Kepupusan flora dan fauna kerana hutan di negara kita telah berkurangan, dan seterusnya kehabisan sumber, contohnya bahan-bahan seperti kayu balak, petroleum dan sebagainya. Salah satu cara untuk memastikan bahawa kita mempunyai sikap bertanggungjawab terhadap alam sekitar adalah dengan mewujudkan etika alam sekitar. Apakah kebaikan etika alam sekitar? Untuk memastikan tanggungjawab kita kepada pengurusan, perlindungan dan pembangunan alam sekeliling kita. Sekiranya kita mempunyai ada garis panduan yang jelas bagaimana kita dapat berinteraksi dengan alam sekitar, maka mungkin cara ini akan mengurangkan pencemaran ataupun kemusnahan alam sekitar. Ada juga agensi ataupun NGO yang melaksanakan program kesedaran pemeliharaan Asia ataupun yang dipanggil Asian Conservation Awareness Program, ACAP. Apakah peranan mereka di dalam memelihara alam sekitar? Mereka menjalankan kempen pada peringkat antarabangsa tentang perlindungan hidupan liar, terutamanya harimau dan badak sumbu. Ini kerana seperti yang kita tahu, harimau diancam kepupusan, begitu juga dengan badak sumbu. Oleh itu mereka mengusahakan aktiviti-aktiviti kesedaran kepada masyarakat, terutamanya di Asia, Malaysia dan Asia amnya. Kenapa kita perlu menjaga alam sekitar? Apakah kepentingan hutan kepada manusia? Pertama, hutan adalah sumber pendapatan kepada negara. Contohnya kayu balak, rotan, damar. Ini semua boleh menghasilkan pendapatan kerana sumber-sumber alam ini dimiliki oleh negara kita, dan khazanah ini perlu kita jaga dengan baik. Seterusnya, membebaskan oksigen yang penting untuk pernafasan manusia. Hutan juga adalah tempat membekalkan oksigen. Tumbuh-tumbuhan mengeluarkan oksigen. Oleh itu, apabila kita ada hutan, bekalan oksigen kita akan mencukupi berbanding dengan kawasan yang tidak mempunyai hutan. Hutan juga berperanan menyerap karbon dioksida, supaya kurangnya berlaku pencemaran udara. Hutan juga berperanan sebagai tempat tadahan hujan, ataupun tempat penyimpanan air. Ini kerana jika tidak ada kawasan hutan, mungkin mudah berlaku banjir kilat. Kebanyakan hidupan liar bergantung ataupun menggunakan hutan sebagai habitat mereka. Oleh itu, apabila kita mengekalkan hutan di negara kita, maka ia akan menjadi secara tak langsung kita mengekalkan flora dan fauna di negara kita. Hutan juga berperanan untuk membekalkan sumber ubat-ubat tradisional. Contohnya, ubat-ubat tradisional adalah seperti kacip Fatimah. Contoh lain ialah tongkat Ali. Sumber-sumber ini perlu dipelihara supaya ia boleh digunakan juga untuk generasi yang akan datang. Apakah cara-cara untuk memastikan sumber hutan tidak musnah?
Di antara langkah-langkah yang boleh kita lakukan supaya kita boleh menjaga hutan negara kita ialah pertama, penanaman semula hutan selepas aktiviti pembalakan dilakukan. Ini penting kerana apabila aktiviti pembalakan dilakukan, maka sebahagian daripada kawasan hutan tersebut telah musnah. Okey. Balak bukan boleh dihasilkan dalam sehari dua. Balak memerlukan masa yang berpuluh-puluh tahun untuk dapat dihasilkan. Dengan cara menanam semula pokok-pokok supaya tumbuh semula kayu balak, ini akan dapat memberi manfaat untuk generasi akan datang. Seterusnya, cara untuk memastikan hutan tidak musnah adalah memastikan sumber alam digunakan secara bijak. Okey, contohnya, sekiranya kita pandai ataupun berhemah dalam penggunaan kertas, maka kuranglah penebangan pokok-pokok. Bila kita membazir dalam penggunaan kertas, maka secara tak langsung kita juga menyumbang kepada kemusnahan hutan ataupun tambahan penebangan pokok-pokok di dunia ini. Seterusnya, antara cara penting yang kita boleh cadangkan kepada kerajaan iaitu mewajibkan kontraktor pembalakan mengupah pekerja yang mahir sahaja dalam penebangan pokok-pokok balak. Seterusnya, tidak membenarkan pembalakan haram. Setiap pembalakan perlu mendapat kebenaran daripada pihak yang berwajib. Sekiranya mereka tidak dapat kebenaran daripada pihak yang berwajib, maka tindakan tegas patut diambil kepada pihak-pihak pembalak tersebut. Kerajaan juga boleh menghadkan pengeluaran lesen atau permit penerokaan tanah ataupun penerokaan hutan. Sekiranya langkah ini dilakukan, maka secara tak langsung mereka yang melaksanakan penerokaan ataupun pemotongan kayu balak yang tidak berlesen akan berkurangan, dan ini secara tak langsung boleh memastikan bahawa hutan negara kita terpelihara. Okey, tadi cikgu telah bercakap berkaitan dengan penanaman semula pokok. Okey, itu sangat penting untuk dilakukan oleh mana-mana tempat yang mempunyai aktiviti-aktiviti pembalakan, supaya kita ada kesedaran yang tinggi dalam mewujudkan apa yang dipanggil sebagai penghutanan semula. Apa pentingnya penghutanan semula ini? Pertama, untuk memastikan hutan tidak pupus atau musnah. Bila kita menanam semula pokok-pokok, maka pokok-pokok tersebut akan tumbuh semula. Okay? Jadi bila ada aktiviti penanaman semula, maka kita boleh memastikan bahawa kesinambungan ataupun warisan hutan kita akan berterusan. Okay, penghutanan semula boleh memastikan bahawa keseimbangan alam sekitar kita terjamin. Ini kerana kita sangat memerlukan hutan untuk bekalan oksigen dan untuk tadahan hujan. Okey, oleh itu bila ada wujudnya hutan, maka keseimbangan alam sekitar kita dapat dikekalkan. Okey, apabila wujudnya penghutanan semula, bermaksud hanya peneroka yang berlesen ataupun yang dibenarkan sahaja berhak untuk membuat aktiviti pembalakan. Jadi kita dapat mengawal aktiviti pembalakan tersebut, dan akhirnya hutan kita akan dapat kita kekalkan. Okey, apakah kesan sekiranya alam sekitar kita diterokai dengan tidak terkawal? Okey, hutan-hutan telah dimusnahkan. Okey, hidupan-hidupan di air atau di sungai telah mati. Apakah kesan-kesan kepada kita sebagai manusia? Kita akan merasakan bahawa sumber makanan kita terjejas. Contohnya, kalau sungai kita tercemar, laut kita tercemar, di situlah sumber protein kita iaitu ikan. Maka dengan kita memelihara atau memelihara hidupan air kita, secara tak langsung kita dapat lagi sumber makanan, iaitu ikan-ikan ataupun seafood. Seterusnya, hutan juga
berperanan sebagai sumber ubat-ubatan tradisional. Bila hutan musnah, maka kita tidak lagi dapat mewarisi perubatan-perubatan tradisional. Selain daripada manusia, hutan juga memberi peranan kepada haiwan. Di antara kebaikan hutan negara kita adalah dia menjadi habitat. Bila hutan negara kita musnah, maka tempat tinggal haiwan-haiwan ini akan juga tiada. Ini akan mengancam kehidupan haiwan-haiwan tersebut dan boleh menyebabkan kepupusan haiwan-haiwan di negara kita. Selain daripada haiwan dan manusia, hutan juga adalah penting untuk tumbuh-tumbuhan. Hutan adalah tempat di mana pelbagai spesies tumbuh-tumbuhan hidup di negara kita. Sekiranya hutan telah dimusnahkan, maka hilanglah pelbagai spesies tumbuh-tumbuhan yang ada di negara kita. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu memainkan peranan di dalam memelihara dan memelihara flora dan fauna di negara kita. Apakah peranan kita? Pertama, kepada pihak kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang yang ketat, seperti contohnya denda dan penjara. Kedua, pihak pemaju atau peneroka perlu mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Ketiga, kepada masyarakat. Masyarakat perlu melaporkan kegiatan pemusnahan flora dan fauna yang dilakukan tanpa lesen ataupun secara haram. Oleh itu, apabila semua pihak memainkan peranan, maka pengekalan hutan dan alam kita dapat diteruskan. Seterusnya, dan ini mungkin adalah poin yang terakhir. Apakah langkah-langkah yang kita boleh lakukan untuk menjamin hidupan liar di negara kita dijaga dan dilindungi? Di antara langkah-langkah yang kita boleh lakukan ialah mewujudkan taman negara. Seterusnya, peranan melindungi hidupan liar yang dimainkan oleh agensi kerajaan seperti Perhimpunan amatlah penting. Seterusnya, peranan melindungi hidupan liar yang dimainkan oleh agensi bukan kerajaan, iaitu NGO seperti Sahabat Alam Malaysia dan World Wildlife Fund WWF amat kita hargai. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu memberi sokongan moral sekurang-kurangnya bagi mereka dapat melaksanakan usaha-usaha untuk memelihara dan memelihara alam sekitar. Sekian kita punya sesi pembelajaran e-learning. Kita berjumpa di episod yang akan datang. Stay at home, stay safe. Bye.